أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menhayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Pempengaruh Awas Bahaya Ghibah. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, tahukah tuan-tuan bahawa ghibah itu merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar? Tahukah tuan-tuan bahawa ghibah itu bukan sahaja dengan kata-kata, malahan dengan perbuatan juga. Ada seorang wanita yang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Tak kala wanita itu hendak keluar, Aisyah berisyarat pada Nabi SAW dengan tangannya untuk menunjukkan bahawa wanita tersebut pendek. Nabi SAW lantas bersabda, Qadir tabatiha, artinya engkau telah menghibahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dosa ghibah ini telah dinyatakan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang telah dibacakan sebentar tadi, yang bermaksud, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya kita aktif di media sosial seperti di Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube, kita akan mendapati bahawa terdapat pempengaruh yang mengisi kandungan media sosialnya dengan menceritakan tentang kesilapan orang lain atau memaparkan kesalahan orang lain sehingga menimbulkan rasa malu pada pelaku kesalahan tersebut. Walaupun kesalahan itu kecil, malahan ada yang memaparkan kesilapan orang lain sehingga menimbulkan kebencian
dalam kalangan masyarakat. Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir menyebut, Allah Subhanahu wa taala memisalkan ghibah ini dengan memakan bangkai seseorang, kerana bangkai sama sekali tidak mengetahui siapa yang memakan dagingnya. Ini sama keadaannya dengan orang yang hidup juga tidak mengetahui siapa yang meneribah dirinya. Beliau juga menjelaskan maksud pada ayat muqaddimah khutbah ini terkandung isyarat bahawa kehormatan manusia itu sebagaimana dagingnya. Jika daging manusia saja diharamkan untuk dimakan, begitu juga dengan kehormatannya, dilarang untuk dimalukan. Ayat ini menjelaskan agar setiap Muslim menjauhi perbuatan ghibah, kerana ia adalah perbuatan yang teramat keji dan mungkar. Begitu juga tercelanya orang yang melakukan ghibah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana ghibah itu boleh berlaku. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Qalu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Qala, "Zikruka akhaka bima yakrahu." Qila, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Qala, "In kana fihi ma taqulu faqad iqtabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattah." Tahukah kamu apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau menyebut tentang hal saudara kamu yang ia tidak sukai." Baginda ditanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika apa yang ada pada saudaraku sesuai dengan yang aku bicarakan?" Baginda menjawab, "Jika apa yang engkau katakan itu memang benar-benar ada, maka engkau telah berbuat ghibah. Namun jika tidak benar, maka engkau telah membuat fitnah." Daripada hadis di atas, kita dapat fahami bahawa pertama, perbuatan ghibah itu adalah mengumpat atau gosip dan merupakan perbuatan dosa. Yang kedua, ghibah juga adalah menceritakan atau melakonkan sesuatu yang buruk yang ada pada diri orang lain. Yang ketiga, ghibah, mengumpat, gosip boleh berlaku melalui lisan, tulisan atau melalui bahasa isyarat. Yang keempat, walaupun yang dibicarakan itu betul pada orang tersebut, ia adalah ghibah yang diharamkan. Jika yang dibicarakan itu tidak benar, ia adalah fitnah. Yang kelima, dunia sosial hari ini mudah terdedah dengan gosip dan mengumpat melalui media sosial, sama ada melalui FB, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Bila dipost ada di forward, akhirnya ia menjadi fitnah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-19, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Yang demikian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras umatnya daripada melakukan ghibah melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang maksudnya, janganlah kamu saling dengki-mendengki, janganlah saling tanajus, iaitu menyakiti dalam jual beli, janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara untuk Muslim yang lainnya. Kerana itu, dia tidak boleh berbuat zalim, memulaukan, berdusta dan menghina orang lain. Takwa itu di sini, baginda sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang Muslim. Setiap Muslim atas Muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis muttafaqun alaih. Oleh itu,
marilah kita menjauhi sifat ghibah ini, apatah lagi sekiranya kita aktif di media sosial. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis muttafaqun alaih. Muslimin yang berbahagia, pengaruh hendaklah menggunakan pengaruh yang ada bagi menggalakkan pengikutnya di media sosial supaya menyebar dan melakukan kebaikan, menggalakkan pengikut supaya berakhlak mulia dan menjaga adab di media sosial, serta menjauhi sifat-sifat mazmumah, tidak menimbulkan perselisihan faham dan persengketaan yang berpanjangan. Ingatlah sabda Nabi SAW daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Maksudnya, sesiapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan, maka ia mendapat pahala sama seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Waspadalah apabila melayari media sosial, pastikan benar dan sahih terlebih dahulu, kemudian barulah disebarkan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa satu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, daripada khutbah yang disampaikan ini, marilah kita mengambil iktibar dengan menghayati isi kandungannya agar dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, umat Islam hendaklah menjaga hubungan baik sesama manusia yang merupakan tuntutan selepas daripada keimanan kepada Allah dan hari kiamat. Yang kedua, umat Islam juga wajib meninggalkan perbuatan ghibah, iaitu mengumpat, bergosip dan menyebarkan keburukan orang lain, terutama sekali di media sosial. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa mulut adalah antara punca utama yang menyebabkan manusia itu menjadi penghuni neraka. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wailul likulli humazatil lumadah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Surah Al-Humazah ayat yang pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وصفاتك العظمى وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلنغور Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibnu Almarhum Sultan Salahuddin Ibn Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat tawfiq was-sihhata was-salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibnu As-Sultan Salahuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyatin bimannika wa karamik ya zal jalali wal ikram. اللهم عتل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kekuatan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta menjauhkan kami termasuk dalam golongan orang yang mengabaikan tanggungjawab dan menjauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala' idfa' anna hadzal waba'a wal bala'a wal marada wasyada'ida wal mihan bilutfika ya latifu innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabatil jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقيموا الصفوف واعتدلوا ونقلوا الصف شفاء الصف. صلي الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا أو شريكا صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا الله لا شريك له ولا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض أنزل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم من أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وقال لهم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته وقرابته وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا كما لا نسينا من قوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين ولوالدينا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عازى منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لنا خيرا.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي الشام وفي العراق في اليمن في ماليزيا في كل بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم